Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Jong Ragon dalam Jarasan Podcast untuk episod minggu ini bersama dengan deng 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 Aku deng. Ikhwanul Syabi Syahjahan ataupun lebih dikenali sebagai Syah Malja. So man, kita ada orang apa dia pernah jadi guest kita orang masa awal dulu, Ah, masa awal dulu. guest dekat live kita punya podcast duluan. Zaman-zaman kita baru Ah, up baru nak spike naik macam tu. Tapi Shan, yang kita jemput ni orang Melaka lagi. orang Melaka lagi. Berapa ramai kita jemput orang Melaka ni? Itulah itu semua orang Ha, Melaka, semua orang Melaka. Orang panggil dia Triple A Nanti kita Triple tahu A. kenapa Triple A. Okey. Okey, sekarang kita persilakan kita punya junior kesayangan kita, antara yang kesayangan lah. Aku sayang dia ni sebab dia banyak tolong aku dulu. Tapi boleh lah sayang sikit lah. Andi, dipersilakan. Andi Triple A. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ah, Huish. kena ni lu. Betul? Okay, nama aku Andi Amirul Akmal bin Amirullah. So 3A lah. Kalau ikut nama penuh 4A 1B lah. B tu bin lah. UPSR kau 5A tak? 4A kat tu. 4A boleh. Kena lah kan nama. Mungkin Ah. sebab tu kat muka 4A. Kau boleh salahkan ayah kau lah. Janganlah situ. Sebab ada bin tu, sebab ada Ada bin tu. bin. Bin tu bukan bapak dia. Tapi kalau tak ada bank kau dapat 3A je. Anak Adalah. lelaki, anak Aku lelaki kena- 5A tu. Maksudnya aku tak ada triple A, kena quadruple A lah. So nanti 5A Ah. 1B. Tapi tak valid lah kan. Biasa dia. Betul? So okay lah. Okey Andi, kau pernah orang dah kenal kau. Ada lah yang view-view ni mesti kenal kau semua kan. Kau sekarang ni tengah buat apa je Andi? Aku Alhamdulillah aku sekarang sedang menuntut ilmu di Universiti Malaya, mengambil kos undang-undang. Macam mak aku siap. Ambil kos undang-undang law So kau ambil law ni memang daripada sekolah ke ataupun lepas kau habis sekolah baru kau terfikir ambil law? Soalan yang menarik. Aku macam ni lah. Aku dulu nak jadi saintis time darjah 6. Okay. Naik aku nak jadi doktor. Okay. Betul aku nak jadi doktor pakar kanak-kanak sebab aku sedar yang aku ni okey dengan kanak-kanak. Ya Tapi ke? bila aku bagi aku lah dulu Andi 2015 lah. Andi 2012, betul? Lepas tu aku ni tiba-tiba aku sedar bila aku dulu imtiaz kan. Waktu form 4 aku masuk TGB lah. Shout out TGB lah. Lepas tu aku tiba-tiba aku sedar yang susah tu sains ni. Waktu aku rasa ni bukan bidang aku lah. Dia bukan susah lah. Engkau tu je. Syah boleh je buat kimia dulu. Kimia Aduh, so aku fikir dengan kesedaran yang tinggi lah. Aku sedar apa kemampuan aku dan kebolehan aku sejauh mana aku boleh pergi lah. Dan aku sedar ada dua benda. Satu berdasarkan aku punya pendengaran dengan aku feedback yang aku terima daripada kawan-kawan aku dan kenalan-kenalan aku lah, yang ada orang cakap yang ramai orang cakap lah yang aku ni berani bercakap dan pandai bercakap. Tapi aku tak tahu lah mana satu. Petah. Dan aku ni tak ada pun masuk pertandingan pidato ke wakil berdebat ke apa. Dulu selalu miss out lah. Aku tak pernah dapat peluang lah. Tapi aku sedar yang aku ni berani. Jadi bila aku tengok berdasarkan aku punya diri aku dan pekerjaan yang paling fit in dengan aku punya personality dan kebolehan, ialah peguam lah. Jadi aku bertekad untuk jadi peguam. Maskom, aku pun tak tahu maskom tu apa tu sebenarnya. Tapi Shan, Andi pernah cakap dengan aku tau. Meh, aku kan sebenarnya kan tak kisah orang cakap aku tak handsome. Tapi aku tak boleh orang cakap aku tak kelakar. Jangan betul-betul. Aduh, nanti viewer komen lah kalau rasa dia kelakar. Aduh, jangan lah. Tak handsome tak apa. Tak handsome tak apa, yang penting kelakar bro. Hidup ni gelap boleh. Handsome nanti dah tua tak handsome. Tua, kalau kelakar sampai tua kelakar bro. Oish. Betul. Kan? Tapi ni kau kan kau cakap kau suka law ni pun kau ambil feedback daripada orang semua kan. Daripada apa yang sesuai dengan diri kau.
kau memang betul-betul suka law tu ke? Untuk masa sekarang, ya. Aku rasa Suka lah. terlalu banyak orang. Sebab aku pernah nampak quote ni. Mungkin daripada Saidina Umar Khattab pun. Kalau salah Uish. betulkan lah, nanti komen. Komen Okay. kat bawah kalau salah lah. Orang sistem pemerintahan dunia ni dia jadi teruk bila orang yang layak malu-malu nak masuk ambil jawatan tu. Nanti dia cakap, oh tak apalah, aku tak layak doh. Sedangkan dia layak. Tapi sebab dia rasa, oh aku kena rendah diri, aku kena humble. Oh aku tak apa, tak layak doh. So betul orang-orang yang nak semua dapat. Sedangkan orang-orang yang nak tu semua tak layak. Kita tak tahu apa dalam hati orang. Kita boleh tahu apa yang orang buat. Kita boleh tengok apa yang dia buat. Kita tak boleh tengok apa isi hati dia. Sebab tu kita boleh judge dia punya perlakuan je. Oh contoh, mulut dia macam ni. Lepas tu, tak apa, mulut dia je macam tu. Hati dia baik, mana boleh cakap macam tu. Kalau hati yang baik, mulut dia tak akan melontarkan perkataan-perkataan yang tak baik. Betul. Syah, clippable. Janganlah macam tu. Terus sebut, Mat. tak, sebab aku terkejut ayat Andi cakap yang tu. Ah. Sebab Andi bila lepak lain Syah. Tapi betul lah dia, aku pun sokong lah. Kita tak boleh orang kata kau tak boleh lah just luaran je. Kita tak tahu isi hati dia macam mana. Aku pun selalu dengar kan orang cakap macam tu kan. Kalau orang tu baik kalau orang tak semestinya pakai tudung orang tu baik. Aku tak boleh doh dengar orang cakap macam tu sebab memang kau tak boleh nak kau buat orang nampak macam orang yang pakai tudung tu nampak tak baik. Dia macam akan buatkan orang tu kan, tak boleh buat salah langsung tau. Dia macam kita tak tahu, mungkin kalau dia dah pakai tudung tu mungkin dia memang tengah dalam perjalanan nak ke arah kebaikan kan. Mungkin dia kadang-kadang terbuka ke apa. Tapi ni kau terlontar memang pakai tudung ni. Betul. Macam sama lah, macam lelaki pakai kopiah. Ustaz pakai kopiah, tapi ustaz pun ramai kat sana. Ustaz pakai kopiah semua kan. Aku berbalik pada kau punya ayat kau tadi tu. So kau rasa yang kalau quote kau tu betul lah. Aku pun tak pernah dengar sebenarnya, tapi menarik lah. Aku baru dengar first time daripada kau. Dia kata orang yang layak ni bila malu-malu sistem jadi rosak. So kau pernah kau terfikir lah, maksudnya kau rasa kau boleh lah handle jadi peguam ni? Aku tak fikir, aku yakin lah diri aku. Sebab siapa je tak nak yakin dengan diri dia, betul tak? Kalau kau tak yakin dengan diri kau, apa guna kau hidup? Jordan B. Peterson kata, a harmless man. Dengar suara aku je. Dengar. Headset aku tiba hilang bateri Mat. Okay, sambung. Okay, ulang balik. Okay, kau yakin? Aku bukan fikir diri aku boleh ke tak, aku yakin diri aku boleh ke tak. Boleh. Sebab yang pertama, kalau kau tak yakin dengan diri kau, siapa nak yakin dengan diri kau? Macam Post Malone dalam lagu Goodbye Fit Young Thug, dia kata kalau aku lupa dalam bahasa Inggeris macam mana, tapi kalau aku selamatkan dia bahasa Melayu macam ni lah. Kalau aku selamatkan kau, siapa nak selamatkan aku? Betul tak? Dalam chorus dia. So Jordan B. Peterson kata kan, aku petik kata-kata Jordan B. Peterson lah. Jordan B. Peterson ni antara figura-figura penting dalam hidup aku. Penulis dia profesor universiti kan. Buku dia power tu, buku dia. Betul. Dia aku tak kisah sangat pasal apa yang dia ajar, apa yang dia kecapi. Aku suka cara dia bercakap tau. Sebab dia menggunakan perkataan-perkataan yang susah dan kau jarang dengar. Tapi kau faham apa yang dia nak cakap. Sebab selalunya orang-orang akan jargon tau. Untuk pengetahuan kau orang kan, jargon ni maksudnya kau guna perkataan yang bombastik, tapi sebenarnya tak kau cakap berlebih. Isi tak ada. Seperti ting kosong. Itulah naratif yang selalu dikelilingi Syed Saddiq dengan Wan Faisal, dia punya bekas timbalan Menteri Belia dan Sukan dulu. Okay, Jordan B. Peterson kata, a harmless man is not a good man. A dangerous man is the most important man in this world. Sebab kalau kau tak dangerous, kalau kau tak berbahaya tu tak semestinya kau kena pegang pisau jalan. Jangan macam tu. Orang kata jangan lurus bendul. Kau nak jalan,
Mana ada jalan straight je. Mesti ada selekor baru sampai destinasi, betul tak? Betul. Dan kalau jalan lurus, tak semesti tak ada bonggol. Okay, Mm-mm. so bila engkau dangerous man ni, apa yang dimaksudkan dangerous man ni? Bila engkau boleh buat macam-macam benda tau. Betul. Hidup kau bukan boleh buat satu benda je. Kalau sebagai contoh, engkau couple dengan perempuan ni, engkau break dengan dia, lepas tu kau pun heartbroken, apa yang kau boleh buat? Ada dua perkara, ada berbanyak perkara, bukan dua je. Tapi ada salah satu yang paling popular pilihan yang manusia umum seantero dunia ni selalu buat, yang aku perhatikan lah, bukan berdasarkan statistik ke apa, ni berdasarkan apa yang aku perhatikan. Okay, satu pilihan yang orang selalu buat, sendu. Okay. Itu je. Sendu ni, aku tak boleh tu. Dengar lagu lah. Oi, aku post lagu Spotify. Aku bukan nak cakap target sesiapa. Kalau ada orang terasa tak apa. Bak kata patah bahasa Inggeris, if your feet, if your apa? Okay, minta maaf lah. Okay, aku tukar. Kat ni your feet. Okay. Okay, ada pepatah ni aku translate lah bahasa Melayu. Aku lupa bahasa Inggeris sana. Takut ayat dia tak cantik. Okay, patah dia bunyi macam ni. Kalau kau terasa, itu kau punya pasal. Sebab kalau kaki kau muat dalam kasut tu, dah. Kaki kau muat dalam kasut tu lah. Sebab kau nak cakap pasal benda ni, semua benda boleh terasa. Zaman sekarang pun banyak yang terasa lah. Kalau aku cakap aku suka Apple, tiba-tiba ada orang komen, kau tak suka orange ke? Kenapa kau tak suka orange? Kenapa kau suka Apple? Orange tak bagus ke? Apa salah orange? Nampak? Padahal aku nak cakap, aku suka Apple je. Salah ke aku suka Apple? Itu Tak, kan? itu bukan orang yang dangerous lah yang bila cakap kat kau tu. Itu yang pertama lah. Kalau sendu asyik sedih, asyik post story lagu sedih, aku faham. Kau nak sedih boleh. Tapi kalau kau sedih sampai kau mampus, susah. Sampai membantutkan diri kau, aku tak nak belajar dah. Asal aku dah tak nak jumpa ex aku. Dia belajar dengan aku sama-sama satu kos. Aku nak pindah U lah. Macam tu kan yang kau nak? Selama ni kau hidup, daripada kau keluar daripada rumah kau, sampai kau masuk 20 tahun. Dulu kau UPS A5A, PT3 9A, SPM kau 7A lah, flop sikit. Masuk degree, masuk asasi, masuk degree. Sebab tu sebab satu perempuan yang tak semestinya, yang bukan satu je kat dunia ni, kau nak hancurkan semua usaha kau daripada kau kecil. Kau nak bantutkan, kau nak slow kau punya pacing. Ada orang cakap, semua orang timeline lain-lain, perjalanan orang lain-lain. Ada orang umur 25 dah kahwin, ada orang umur 27 dah kahwin. Mana boleh guna andaian begitu bila kau dalam kesusahan. Takkan kau nak tunggang kan? Tak apalah, aku dah usaha. Tak apalah. Kau berlatih 10 hari, kau kalah dengan orang 1 hari. Lepas tu bila kau kalah, tak apa, rezeki dia. Macam tu. Kau tak rasa marah kat diri kau? Asal aku kalah kan? Macam tu. Betul, jadi dari situ mulalah pilihan kedua. Bila orang break dengan couple, heartbroken semua kan, dia bounce back. Dia bounce back stronger. Kalau kau tengok TikTok sekarang pun, kan banyak yang alpha content kan. Yang dia cakap, ada satu TikTok ni lah aku nampak, dia kata macam mana nak dapat motivasi untuk workout. Cari seorang perempuan, masukkan seorang perempuan ni dalam hidup kau selain mak kau. Kau kawan dengan dia, kau kawan baik dengan dia. Kau dah kawan baik dengan dia, kau jadi teman tapi mesra dengan dia. Lepas tu kau jadi ke boyfriend dia. Lepas tu apa jadi? Kau break dengan dia. Lepas kau break dengan dia, apa kau nak buat? Bounce back lah. Hidup ni banyak halangan. Ada dua je tempat yang manusia ni akan hidup senang. Satu, syurga. Dua, angan-angan. Kita ni tengah hidup dalam bumi tau. Bumi ni pun seciput zarah dalam kita punya galaksi-galaksi yang ditemui. Universe. So, kita tengah cakap pasal apa yang sebenarnya tadi? Kita tengah cakap pasal yakin. So, yakin. aku tengah cakap pasal quote Jordan B. Peterson kan. Dia, kalau kita ni sebagai seorang lelaki, dan man tu as in bukan lelaki lah. Man ni untuk lelaki dengan perempuan lah. Kalau kita ni ikut
kalau kita ni buat keputusan berdasarkan situasi dan kita buat keputusan yang mengikut mengikut minda kita, mengikut hati kita, susah. Kalau kita ikut otak kita dan hati kita, baru kita boleh berjaya. Oh, okay. Oh, faham. Dia macam kau makan lah. Dia macam otak ni sudu. Lepas tu kau punya hati ni garfu. Kalau kau makan, mesti kau kena pakai dua-dua kan kadang-kadang. Aku tak. Kau pakai tangan lah. Contoh macam makan pakai sup lah. Dia macam kau makan sup. Kalau kau nak makan mie, kau boleh Kena makan ada garfu. pakai garfu. Kalau kau nak makan sup, mana boleh makan. Kalau kau nak makan kuah dia, mana boleh pakai garfu. Aku pakai garfu je. Aku kuah hirup. Wah, macam ni lah. Kan panas. Kan Ah. panas. So hidup sikit. Sedap lah. Senang Tapi makan. aku berminat nak ni lah Andi, macam olah sikit lah benda yang kau cakap tadi tu. Apa yang kau ada cakap pasal orang yang baru lepas putus, maksudnya baru lepas berpecah lah daripada satu hubungan yang lama kan. Ini personally daripada aku memang tak salah tau untuk bersedih. Aku rasa semua orang mestilah ada hak lah untuk sedih kan. Laki ke perempuan ke. Tapi yang pentingnya kita kena tahu banyak mana kita patut bersedih. Betul. Kita kena fikir ada tempat yang kita kena selesaikan lah. Kita kena sedar, kita cakap dia bukan untuk aku kena teruskan hidup. Tapi benda tu nak heal daripada benda tu, sebab benda ni aku teringat Bakir juga Meh. Sebab apa, contoh tadi kan ni contoh break kan. Tadi macam contoh Bakir dia cerita macam mana mak Yang dia ambil je berapa masa yang kau nak mak dia pergi. Memang kena ambil masa, orang lain-lain. Tapi kita kena sedar diri lah bila kita nak ni. Bila kita boleh bounce back tu. Contoh kalau Bakir, mak dia pergi, dia ambil masa lebih kurang 2 tahun. Sebab benda besar macam tu. Itu satu lah. Satu lagi aku nak pergi balik lah pada persoalan kita. Maksudnya kau yakin lah dengan tapi dengan lawyer tu. yang Andi kan cakap tadi kan, yang pasal yang bounce back kan. Antara yang aku rasa lah, kadang-kadang kalau macam orang yang break ni sambung sebelum Syah kau pindah je Okay. macam orang dia break ni, yang cakap dia tak bounce back kadang, dia sebenarnya dalam masa kalau nak move on pun kan, kau ambil masa sedih tu waktu kau bersendiri tau. Bila kau dengan orang luar kan, orang yang power, bila dengan orang luar, dia boleh adapt balik. Macam kalau orang yang Andi yang masukkan, yang orang tu macam memang teruk bagi aku lah, teruk jenis sedih sampai bila-bila kan. Dia Ramai dengan sendiri, time sendiri dia sedih. Time dengan orang luar pun dia diam macam tu. Itu aku rasa dalam konteks tu Andi masukkan orang yang macam tu. Bukan macam aku lah, contoh lah, macam aku dulu kan. Aku pun sedih kat break kan, 2 tahun kat kan. Tapi bila aku lepak dengan member, sama je yang gelak macam bahan kan. Dalam konteks tadi aku rasa Andi masukkan orang yang itulah, dua-dua situation jadi orang yang sama. Maksudnya dia bersedih sampai efek dia punya physical life dia. Daily life lifestyle dia berubah sebab lifestyle seorang perempuan meninggalkan hidup dia. Susah sikit. So berbalik pada soalan tadi. So Andi tadi dah yakinkan lah. Dia cakap dia yakin lah dengan kebolehan dia untuk belajar law, nak jadi profession sebagai seorang lawyer ni. So Andi, aku nak dengar sikit lah. Ada bunyi-bunyi sikit lah. Aku pun ada baca benda ni. Kau baca lah, kita semua pernah dengar. Ada orang kata lawyer ni sebelah kaki kat dalam neraka. Tapi Shan, sebelum tu tak ya, nanti Andi tak boleh cerita daily life dia. Andi, orang tahu ke kau sekolah apa dulu sebelum TGB? Tak tahu lah. Ada yang Tak tahu tahu lah. Yang tahu je tahu. Okey, baru nak. Tak apa lah. Andi tak nak tanya. Tak apa lah. Apa? Kau nak tanya apa? Tak ada lah. Kau kan cakap selangkahlah kaki kat neraka kan. Andi hafal Quran. Betul tu kau tak? Orang tanya soalan macam tu aku kan. Lepas tu aku cakap, aku hafal Quran. So aku boleh angkat kaki aku yang dalam neraka tu. Aku angkat, pergi masuk ke syurga. Ini Gurau. Andi baik kau cakap gurau. Tidak, aku suruh dia kecam kau Aku gurau. Potong ni, yang masuk. Kontroversi. Okay, soalan apa? Sekali ulang.
lagi sekali apa kita dengar lah orang ramai orang kata, orang luar kata. Aku pun sendiri pernah dengar sebelum aku baca dekat Twitter ke apa. Orang kata lawyer ni sebelah kaki dah siap dalam neraka. Apa pandangan So kau Andi? apa kau punya voice terhadap statement tu sendiri? Okay, pertama sekali aku nak cakap yang soalan ni soalan yang orang selalu tanya lah dan soalan yang menarik lah. So ni pertama sekali aku nak clarify yang ni berdasarkan pandangan aku sajalah. Aku tak mewakili mana semua peguam kat dunia ni, tak. Diorang masing-masing ada pendapat sendiri. So kalau aku cakap apa-apa lepas ni, ini mewakili diri aku sajalah. Ni pandangan lawyer to be lah ni. InsyaAllah, amin lah. Peguam on the way, orang kata. Untuk jawab soalan kau tu, Syah. Pertama sekali kita kasihlah aku hadis tu hadis dan hadis tak sahih kan? Tak ada Bukan, apa-apa, bukan. tak ada riwayat. Itu just quote. Quote je. Kita orang cari Mufti punya website cakap tak ada apa-apa, tak ada tercatat dekat mana-mana kitab ke buku ke. Okey, dari situ dia dah membuktikan sesuatu lah. Yang benda ni hanyalah ciptaan dan hayalan semata-mata. Orang ni bila mungkin sebab ni lah kot, aku assume yang benda ni berlaku. Maksud aku benda ni as in naratif yang menyelubungi pekerjaan peguam ni, dia terjadi sebab mungkin satu, pengaruh media masa, dan dua, pengalaman peribadi lah. Mungkin dia ada terdengar daripada ahli keluarga family dekat dia. Ataupun dia sendiri mengalami pengalaman tersebut yang aku dulu kena tipu peguam apa, ataupun mungkin dia betul, dia rasa dia betul, tapi sebab peguam tu power, pihak lawan tu peguam dia power, menang. So dari situ dia rasa peguam ni kaki kau sebelah kat dalam neraka, kau tahu tak? Tapi sebab kau menang lawan kes aku, dua-dua kau masuk dalam neraka, kau terjun terus. Tak ada selangkah lah. Tak ada. Jadi quote baru lah ni. Itulah. So okay, so tu daripada ni aku jawab dari segi aku punya argument yang aku cipta sendirilah. Okay. Yang pertama, kalau peguam tu kaki dia sebelah dalam neraka, dan kita tahu peguam ni pekerjaan dia untuk menegakkan keadilan, betul? Jadi kita tengok juga pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan penegakan keadilan lah, kan? Yang pertama kita tengok paling dekat hakim lah. Kenapa tak pernah muncul naratif tu sekeliling hakim? Tak pernah aku dengar orang cakap hakim kaki dia sebelah dalam neraka. Orang selalu cakap peguam. Faham? Tapi orang cakap hakim ni mesti banyak menipu, makan rasuah. Tapi aku tak pernah dengar cakap hakim kaki dia sebelah dalam neraka. Mesti peguam. Atau mungkin aku tak dengar lah kot. Andi. Okay, tu yang pertama lah. Mungkin sebab aku petik nama hakim. Sebab peguam dengan hakim, tempat kerja dia sama, mahkamah. Okay, so kita ambil dari satu pekerjaan yang dekat dengan peguam juga, polis. Kalau orang nak jadi peguam, macam-macam benda orang tanya. Kau betul ke ni? Kau tak takut ke berdosa? Ini berdasarkan pengalaman sendiri lah, Andi sendiri lah. Tapi kalau orang cakap polis, tak pernah orang cakap apa-apa. Kau tak takut dosa? Kau tak rasa kau masuk polis ni kaki kau automatik dalam sebelah dalam neraka? Dia bukan polis, dia banyak lagi kan? Dia sebenarnya kan, semua pekerjaan yang tak melibatkan benda yang diharamkan dalam Al-Quran, aku rasa lah, kalau salah betulkan, nanti komen kat bawah. Aku rasa semua pekerjaan halal. Yang menentukan benda tu halal dan haram, yang menukarkan daripada halal jadi haram tu, adalah orang yang melakukan pekerjaan tu sendiri. Manusia tu sendiri. Kalau kau kerja cikgu, lepas tu kau bocorkan soalan pertengahan tahun, kau yang buat. Ada mak bapak call, hello cikgu, saya ni pengalaman sendiri ke? Tak ada. Tak adalah. Ni satu contoh situasi lah. Okay, faham. Tapi aku bagi satu situasi yang logik, mencapai logik akal. Cikgu,
Ni ada mak bapak call cikgu. Cikgu ni kebetulan dia buat soalan pertengahan tahun untuk subjek sains. Anak dia nak ambil subjek sains soalan tu minggu depan. Dia call cikgu, hello, saya anak si fulan-fulan. Saya mak kepada si fulan-fulan, pelajar cikgu. Saya ni anak saya nampak lemah sikit dalam subjek sains ni. Malulah sikit kalau anak saya tak skor pertengahan tahun ni. Maklumlah ayah dia kan orang besar sikit. Ayah nanti kalau cik saya nak minta tolong cikgu lah. Kalau boleh cikgu tolong anak saya. Nanti saya bagilah nanti ayah si fulan ni Back in derma sikit lah lah. kat PIBG. Derma. Tak pun kalau cikgu nak buah tangan sikit boleh je saya bagi. Cikgu bagi tahu je apa cikgu nak. Kan Louis dah V? jadi pekerjaan yang haram tu. Kaki dia tak suka sebelah neraka ke? Tak. Bila belum haram lagi. Belum. Masih halal lagi. Bila dia terima, dia dia ambil. terima. Betul. Dia terima. Kan? Tapi kalau peguam belum apa, baru nak jadi peguam ni. Tiba-tiba dah. Oh, kaki sebelah kat neraka. Susah. Kau rasa tu. kenapa Andi orang banyak fokuskan kat peguam? Aku rasa kat polis ada juga cuma peguam lebih jelas kot orang sebut pasal sebelah kaki kat neraka ni. Kalau ini aku bagi masa sikit sebab pendapat aku sendiri banyak exposure kan, kau cakap tadi media massa, banyak drama-drama orang buat nampak macam peguam ni kalau dibayar dengan jumlah yang betul, dengan skill set yang peguam tu ada, boleh menang apa-apa kes. Itu macam aku punya view Kalau daripada kau sendiri, Tapi Andy kan, kau rasa kan kalau kau lawan dengan Afiq Alafi, siapa menang? Afiq menang lah. Afiq menang. Aku ni Afiq biasa je. Oh. Aku ni tak adalah power mana. Aku hanyalah hamba yang kerdil. Yang main futsal tak power. Okey, sambung. Maklumlah tak kena panggil Tortuga. No. Aduh, shout out to Noh sorry doh, aku tak layak masuk Tortuga. Tapi tak apa lah. Harap lepas video ni aku masuk Tortuga. Aku dari sini okay. Aku rasa macam ni Syah. Okay, tak silap aku dalam ada undang-undang akta rasanya yang setiap orang berhak diwakili peguam. okay. Kau buat soal jahat macam mana pun, kau layak ada peguam sendiri. Kau layak upah peguam. Kau berhak, bukan layak. Aku minta maaf, aku tarik balik. Kau berhak dan layak lah. Kau berhak dan layak mengupah peguam untuk mewakili diri kau. Okay. Kau jahat macam mana pun, kau bunuh 10 juta orang. Tapi kalau kau masuk mahkamah, kau nak upah peguam boleh. Faham? So dari situ, aku rasa yang orang asyik cakap pasal peguam ni sebab kenapa peguam jahat? Pekerjaan lain elok. Mungkin sebab mungkin sebab banyak kes yang orang-orang jahat menang kot. Diorang nampak macam orang jahat ambil peguam, lepas tu diorang assume Andi peguam tu kira mempertahankan penjahat Sedangkan Andi, aku ada pertanyaan ada Andi. istilah dalam undang-undang ni, dalam dunia undang-undang ni yang innocent until proven guilty. Orang tu tak bersalah. Seorang itu tak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Ni macam cerita Nur cerita Nur. Selagi hakim tak ketuk, kata dia tak keluarkan keputusan, selagi tu kau innocent. Betul. So, dia macam ni. Semua orang mestilah nak mengaku yang diri dia betul. Baik yang baik, baik yang jahat. Mana ada orang nak cakap, oh aku bunuh dia. Mana ada? Betul betul? Padahal dia bunuh. Lepas tu yang kena rogol ni, nampaklah macam dia bangsa kan. Oh aku bangsa rogol. Lepas tu yang dituduh sebagai perogol ni, mesti semua orang tak percaya dia kan. Kau rogol. Sedangkan benda tu tak berlaku pun. Dan banyak kes macam tu. Betul. Kalau okay, viewer, kalau rajin nanti dan kau Syah dengan Amir, kalau rajin, tengok search mana-mana kat internet,
tengok kes-kes yang melibatkan penuduhan rogol, tapi sebenarnya benda tu tak berlaku langsung. Tapi sebab mangsa, siapa je tak nak percaya mangsa? Lagi-lagi perempuan. Sekarang benda banyak berlaku. Lepas tu bila kau cakap, betul ke ni berlaku? Tiba-tiba semua orang cakap, oh kau victim blaming. Kau salahkan mangsa. Mana boleh kau salahkan mangsa? Tak boleh kan. So Susah. apa yang aku dapat fokus kat sini lah, macam orang yang disabitkan kesalahan ni sebenarnya dia upah peguam sebab nak mempertahankan hak dia lah. Contoh lah, ini kita ambil contoh lah. Orang dia curi RM20. Tapi si orang yang dicuri tu cakap dia ambil 100. So kalau dia ambil peguam untuk mempertahankan yang dia ambil RM20 tu, dia punya jangka Hak masa agak itu hak dia lah, jangka masa dia kat penjara dapat dikurangkan. Itu salah satu lah. Maksudnya orang yang bersalah ni dia still ada hak dekat mahkamah tau. So kerja peguam bagi aku adalah untuk mempertahankan hak-hak dia. Satu lagi aku teringat ni, junior aku Hasif, bapak dia kerja Junior peguam. ke? Junior ke tak dia? Junior. Junior Indias ke? Junior imtiaz. Hasif. Oh, Hasif Hasif Husaini. Ahlak tu. Tak ingat nama. Kan? Kecil tu. Oh, Di, bapak dia di, bukan junior ni, bukan junior ni. Junior. Aku Nanti pernah Fif tanya panggil dia, intern. aku pernah tanya dia ke tanya bapak dia? Aku tanya bapak dia. Dia cakap, oh kerja peguam. Oh, naik. Lepas tu aku ingat antara satu ayat yang dia sendiri cakap aku, dia peguam yang dah lama tau dalam bidang dia ni kan. Dia pernah cakap kat aku yang kerja peguam ni yang untuk dalam kira alaf baru ni sekarang sebenarnya kerja untuk menyenangkan kerja hakim. Kalau orang tu jahat, kerja peguam tu untuk bagi tahu dia jahat sampai tahap mana je. Maksudnya tak boleh lah macam tadi lah dia curi RM20, kau tak boleh lah cakap dia curi RM40 kan. Macam orang kau boleh pertahankan sampai mana yang kau boleh pertahankan je. Macam tu lah. Ini aku baca. Tapi integriti peguam tu berbalik pada masing-masing pula kan. Bukannya betul. semua peguam nak ikut benda tu kan. Ni aku ada soalan lah rasanya. Kan kalau lawyer kan ada yang menang, ada yang kalah. So kan kalau lawyer yang kalah tu kan, reputation dia ke dia punya macam dia punya value dia jatuh ke? Aku rasa lah. Aku rasa jatuh jugalah. Tapi dia tengok juga dia macam dia ada beza dengan aku bagi satu situasi orang kata metafora. Kalau Liverpool sekarang tengah on form kan Okay. dengan Everton. Kalau Everton kalah dengan Liverpool kalah, lepas tu kau kena pilih salah satu untuk sokong kelab tu. Dulu lepas kalah ni, kau kena pilih salah satu kelab yang kau nak sokong. Mana kau nak sokong? Maksudnya kau nak sokong Liverpool tak? Sebab Macam tu lah juga macam tu juga dengan peguam. Peguam tu susah lah kat dunia ni. Yang tak pernah kalah, satu je aku pernah dengar, Floyd Mayweather. Dia je rekod bersih. Khabib 50-0. Dengan Khabib. Aduh, shout out to Khabib. Ni mesti budak corner ni. Aku budak corner. Sorry lah. Tapi sini lah. Kalau peguam tu power, dia level-level Syafiq Abdullah, peguam Najib tu. Kalau dia kalah, reputasi dia jatuh. Tapi still orang akan upah lah dia juga sebab dia Syafiq Abdullah. Dia peguam yang power. Tapi kalau kau peguam yang baru setahun jago, kau kalah. Kau belum apa-apa, baru nak start dah kalah. Nak percaya kau ke? Value jatuh. So maksudnya still effect ya. So maksudnya dia akan ada impact lah senang cerita man. Dia untuk jawapan kau, dia akan mengganggu lah reputasi dan image seseorang peguam tu lah. Cuma bergantung kepada kau punya reputasi tinggi mana lah. Kalau track record kau power, aku rasa takkan jatuh jauh mana lah. Jatuh tu jatuh juga, tapi takkan sama jauh jatuh dia, sama dalam jatuh dia tu dengan peguam yang baru start. Itulah beza dia. Faham. Kena. Okay lah, untuk konklusi kan aku nak konklusikan jawapan aku untuk soalan Syah tadi yang berkenaan peguam. Kaki sebelah peguam tu kat dalam neraka.
Okay, konklusi untuk soalan ni Syah dengan Amir dan viewers sekalian. Peguam ni aku setakat ni tak pernah dengar lagi lah peguam ni pekerjaan yang haram. Yang aku dengar pekerjaan yang haram orang jual arak kat Speedmart. Jadi sesuai pekerjaan peguam ni tak sepatutnya lah orang cakap kaki sebelah kat neraka. Tapi aku faham orang cakap benda tu sebab dia nak cakap yang kerja peguam ni berisiko. Risiko dia lagi tinggi untuk kau masuk neraka. Tapi siapalah kita untuk untuk menghukum seseorang itu untuk ke neraka berdasarkan pekerjaan dia sahaja. Okey? Itu saja dari aku. Faham. So itulah conclusionnya guys. Kalau korang nak tahu apa, semua benda ada risiko. Last sekali jatuh kepada individu tu sendiri lah. Betul? So kita dah 36 minit something lah, aku rasa 37 minit lah. Aku sebenarnya tak nak tanya Andi dia tadi lagi ni. Aku masa tu hari tu Andi ada pergi mana Andi, kau pergi Sabah Aku pergi Sabah. Sabah dia buat Sabah Hometown. Yes, lepas tu dia ada buat macam vlog sikit. So aku nak tanya sikit lah. Vlog dia nyampah agak aku tengok. Tapi vlog ni YTJT Andi kan? Yelah, vlog vlog YTJT tu. Vlog premier. Aku nak tahu sendiri lah daripada Andi ni apa cerita-cerita yang kau nak kongsikan lah pasal apa Sabah tu dekat mana, kau buat apa kat Sabah, ada ke makanan yang menarik, benda-benda yang kau rasa kau tak jumpa kat Semenanjung, apa-apa lah. Okay, cerita dia macam ni. Aku balik Sabah tu sebab aku nak balik kampung. Kampung aku kat Sabah. Aku lahir Sarawak kat Miri. Tapi kampung aku kat Sabah, Datu dengan Tawau. Tapi aku duduk Melaka. Dan sekarang aku sedang belajar kat KL. Okay. Aku balik Sabah hari tu sebab aku dah lama tak balik kampung. Dan kebetulan aku balik seorang. Sebab family aku dah balik. Dan tiket aku dah beli. Tapi push sampai tahun ni lah. Patutnya balik tahun lepas. Tapi atas sebab-sebab tertentu, aku tak dapat ikut family aku sekali tu balik. Dan masa percutian aku kat Sabah tu selama seminggu lah. Aku pergi Sabah tu mula-mula aku pergi Lahad Datu 2 hari, 5 hari kat Tawau. Lahad Datu tu hujung kan? Aku tak pasti lah, aku lemah sikit geografi tapi Lahad Datu yang dekat yang London tu kan? Yang Filipina punya kawasan tu kan? Yang Solok tu yang bising, ada peperangan tu. Ada cerita-cerita tak Andi yang kau dengar-dengar ke? Ke kau tak ada tanya? Ada je. Time tu 2013, aku ingat lagi. Time tu aku form 1. Belum masa imtiaz lagi benda tu dah berlaku. Aku sempat masuk pertandingan pantun wakil sekolah aku. Dulu aku sekolah High School Melaka. Shout out High School Melaka. Mak aku tengah ajar kat situ. So kalau ada pelajar High School Melaka, sayang lah mak aku tu. Mak aku ajar BM. Aku time tu sempat masuk pantun, kejohanan pantun. Alhamdulillah champion lah. Aku kena buat macam pantun pasal Lahad Datu, peperangan Lahad Datu. Lepas tu opponent tak dapat balas pantun tu. Aku time tu form 1. Dah champion lah. Aku dengar daripada ada saudara mara aku duduk situ. Lepas tu time tu semua orang macam lockdown lah. Menyurut dalam rumah. Macam mana kita lockdown pandemik macam darurat kan. Yang ni aku dengar lah. Kalau salah, kalau berlainan dengan pengalaman orang lain, lain lah kot. Makcik aku cikgu tadika. Dia cerita kat mak aku yang ada orang kampung nampak orang naik motor pegang bawa machine gun ke bawa senapang. Ada peluru lah. Dia nampak dari jauh, semua lari. Masuk rumah kunci. Menyorok lah. Waktu makcik aku tu tengah kerja kat cikgu tadika. Kau bayangkan dengan anak-anak orang duduk tadika menyorok. Macam susah jugalah. Tapi Alhamdulillah lah, kampung aku dia tak tercemar sangat. Itu je cerita yang aku dengar. Selamat tak ada yang ada tak jadi medan peperangan lah kampung aku. Dia jauh sikit lah dekat laut. Kampung aku jauh sikit dari laut tapi still Lahad Datu lah. Yang dekat-dekat dengan laut tu semua memang jadi medan peperangan lah. Orang kata jadi war zone lah. Balik kepada vlog kau ni, vlog kau. Kalau vlog aku aku buat vlog tu sebab aku first time tu solo travel pergi Sabah ni.
Aku ni pun dah 2 tahun dah tak pergi Sabah. Last 2019. Lepas tu aku takut lah travel aku ni tak seronok tau. Sebab aku ni pun tak banyak sangat bercakap dengan family aku. Tapi kalau family member aku nampak ni, janganlah marah Okay, triple A abang dia. Aku buat vlog tu sebab aku nak aku ada benda lah nak buat distract diri aku daripada aku rasa seronok untuk buat aku rasa seronok pergi travel tu. So aku ambil lah momen yang manis aku rasa. Aku teringat ada rumah atas air Tu rumah pakcik aku. Betul-betul pakcik kau tu? Betul, abang kepada ayah aku. Aku memang dah pergi rumah tu daripada kecil. Rumah tu memang atas laut, bukan atas air, atas laut. Sejuk tak? Aku panas dulu sebab bayu laut kan. So, kalau dia berlain-lain lah, tapi time aku pergi tu pagi sejuk. Sejuk dia astagfirullahalazim, Tuhan je tahu. Tapi malam dia panas, astaga. Kau nak buka tingkap tak boleh. Takut ada benda-benda masuk. Kan laut kan. Jadi kau tutup lah tingkap, tapi panas dia, ya Allah. Panas lah. So ikan hari-hari lah. Ingat sejuk siap. Aku tak pernah. Aku kat Sabah tak pernah makan ayam. Aku tak makan ayam pun. Aku makan ikan, udang. Habis edel ni kalau duduk sana je. Orang tak boleh makan. Tu aku bukan jenis makan ikan pun sebenarnya. Tapi sebab aku dah sampai sana, aku pun jadi tetamu. Orang dah hulu. Kita mana boleh pilih. Orang dah hulu ikan. Mana boleh saya nak makan KFC je. Tak boleh. Itu I'm vegan. Tapi kat situ ada salah satu yang menariknya ni makanan yang aku rasa aku tak pernah susah nak jumpa kat Semenanjung. Rusa lah, tapi kat Sabah orang panggil payau. P-A-Y-A-U. Payau. Payau tu daging rusa dan alhamdulillah rezeki aku time aku sampai tu kat menu tu dia ada payau. Lepas tu tanya payau ada ke? Ada. Family aku hari tu datang tak ada. Aku datang ada. Makanlah. Sedap? Sedap bro. Dia masak apa? Masak kicap dengan black pepper. Aku makan masak kicap. Dia harga dia mahal juga. Daging rusa legit rusa. Dia beza rasa macam mana? Liat ke apa? Dia tak liat. Dia lagi lembut daripada daging lembu, tapi dia tak rasa ayam. Dia macam daging biasa, tapi lagi lembut. Harga dia pricey ke RM10. Tapi portion dia alhamdulillah tempat yang aku makan tu dekat Lada tu separuh pinggan tu daging rusa, separuh pinggan nasi. Pinggan besar pula. Aku macam banyak juga air ni. Betul kalau pergi Sabah pun sekarang air yang aku tengok everywhere ada air kelapa susu. Dia basically macam coconut shake tapi dia Sabah weh. Dia tak letak dalam blender. Dia just ambil ni, dia macam milk coke tu lah. Milky. Ambil susu kelapa, letak susu pekat, tu dah lah. Tapi sedap lah. Aku tak pernah jumpa air tu kat Semenanjung. Aku pernah sampai Sarawak je doh. Aku Sabah nanti lah. Aku pun teringin kan nak pergi Sabah semua kan. Kalau pergi Sabah paling seronok pergi Kundasang lah. Aku sendiri tak pernah pergi. Tapi orang kata seronok lah. Situ sejuk tu. Dia macam Genting Island orang kata. Dia macam Genting Island, Cameron, tempat-tempat sejuk tapi kat Sabah. Tapi selalu orang pergi Sabah ni pun sebab pulau. Kau pergi pulau, orang selalu kata Pulau Mabul, Semporna. Semporna tu tempat yang Aspalela rakam lah. Ingat saya tahu saya apik dengan ikan duyung. Mai Karin. Mai Karin Shout out to Mai Karin lah. Thank you. Cantik. So alang-alang kita ada lagi 5 minit lagi So kita Andi bagi lah macam kata-kata yang kau rasa sesuai untuk pendengar. Yang kau nak sampaikan daripada lubuk-lubuk kau lah. Okay. Off the record lah. Aku kena pastikan kata-kata last aku ni clippable lah. Hafiq, tolong lah. Aku baca doa Bismillahirrahmanirrahim lah. Okay, kepada view sekalian lah. Aku ni bukanlah sesiapa tapi kita ni manusia kenalah percaya yang semua orang ada pendapat masing-masing. Aku punya antara favourite comedian aku dalam hidup aku ialah Ricky Gervais. Nama dia Ricky Gervais. Dia
komedian daripada UK. Dia cakap, engkau hebat mana pun, engkau kaya mana pun, besar mana pun pencapaian kau, tapi takkanlah sebab tu semua kau tak nak dengar orang punya pendapat. Takkan sebab tu semua kau rasa, sebab semua benda yang kau ada tu, sebab tu kau rasa kau betul. Manusia kat dunia ni mesti akan ada yang berlainan pendapat dengan kau, dan kau kena terima benda tu. Kau kena sedar semua orang ada akal, fikiran masing-masing dan hati yang berlainan. Orang kata kata pepatah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Ada orang pernah rasa macam ni, ada orang pernah rasa macam tu. So kita kenalah adapt dengan benda tu dan adjust diri kita untuk hidup dalam sesuatu masyarakat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, aku sedar yang ni untuk viewers yang dah habis sekolah lah. Aku nak cakap, aku nak pesan sesuatu lah. Tapi bila aku pesan ni, aku kan nak pesan untuk korang juga. Untuk diri aku, nak pesan untuk diri aku juga sebab telinga aku lagi dekat dengan mulut aku daripada telinga korang. Yang kita ni, kalau korang ingat dulu, kita belajar PAI dulu, kan banyak kita ada soalan-soalan yang apakah padah anda melakukan dosa? Apakah padah anda menghisap rokok? Apakah padah anda Akibat padah tak pernah dengar. Akibat. Lebih kurang Faham, dia akibat. Okey, lagi aku ulang. Okey. Kalau korang Tak payah ni, tak sempat. Sabar. Ada tak apa. Okey, kalau korang tengok soalan PAI dulu kan, kita subjek PAI dulu kan ada orang cakap soalan-soalan dia, apakah akibat melanggar undang-undang Islam, apakah akibat menghisap rokok. Lepas tu kita punya jawapan selalunya orang goreng ni lah. Dipandang remeh oleh masyarakat, tidak menerima pahala, tidak mendapat rahmat Allah, hidup tidak diberkati Allah kan. Dan berdasarkan soalan tu, PAI tu kan, cuba korang analyse balik hidup korang sekarang. Korang rasa korang buat benda-benda yang soalan tu cakap, dan korang ada tak, dapat tak akibat-akibat yang korang isi jawab kat dalam soalan tu? Korang ada tak dipandang remeh oleh masyarakat? Ke korang tak dapat? Dan kalau korang tak kena benda-benda tu, maksudnya korang kena tunggu. Sebab semua benda yang kita buat kat dunia ni, semua benda ada akibat dia. Semua ada kesan. Takkan semua benda yang kau buat, kau fikir kau boleh terlepas selama-lamanya ke? Kau kena ingat, kita makin lama makin hidup, kalau kita ada buat salah, masa silam tu akan menghantui diri kita. Itu je lah daripada aku. Aku harap kita semua dapatlah membantu antara satu sama lain dan menjadi takbir. Ya, aku bukan nak buat Islamik pesanan sangat, sebab aku pun hanyalah seorang hamba yang kerdil. Tapi aku yakin yang walaupun kita bukanlah hebat dalam bidang agama, tak bermakna kita tak boleh masuk syurga lah. Betul? Yang penting sejutu? Betul? Yang penting kita cuba yang terbaik untuk masuk syurga, sebab syurga bukan pencuma. Itu saja daripada aku lah. Itulah dia. Okay, thank you Andy sebab datang di Asal Podcast. Terima kasih jumpa Kau aku Asha dengan antara junior yang paling gua sayang dia. Thank you Rob, sayang kau gak dah man. Aku sayang adik kau gak. Jangan ngebim siap. Kok acau tu. Okay, apa tu, thank you sebab untuk viewers sebab tengok support kita orang. Tunggu konten minggu depan dengan orang mana tak tahu lagi siapa tapi lagi power kot Syah kan. Betul, mesti lagi power. Ataupun orang kurang power sikit ataupun lagi power ataupun orang lain. Kalau tak dia kalau dia kalau Ashta kurang power, orang lain mungkin lagi power lah. Betul. So kawan stay tune untuk next episode. Peace. Assalamualaikum.